Assalamualaikum semua. Okey, akak dah siap dah. Dah cantik dah. Okey, akak nak share tentang kelebihan makan bindi. Ni akak baru lepas buat bindi tadi kan. So akak nak share dekat you all kelebihan tentang khasiat-khasiat atau manfaat bindi ni dalam kehidupan kita. Okey, kita cerita tentang bindi dan watery. Bindi dan watery. Maksudnya bindi dan watery ni maksudnya dalam perhubungan suami isteri lah. Kak lembutkan sikit kataan tu. Dah perhubungan suami isteri yang selalunya menjadi mitos atau ketakutan kepada para isteri dalam perhubungan suami isteri lah. Ialah sebab dari kecil dulu, dari kita tutur orang tutur dulu, kita suruh selalu diterapkan untuk menjaga hubungan suami isteri, perform yang terbaik. Jadi sebenarnya kita ni salah satulah benda yang paling ditakuti sehingga kita menolak banyaknya kebaikan bindi di dalam kehidupan kita. Dia sebenarnya ada je caranya. Akak tak pandai dalam segi sains awal-awal akak bagi tahu. Akak tak pandai dalam bentuk sains untuk mengatakan dalam bentuk medical apa saja, tapi akak bercakap berdasarkan pengalaman diri sendiri dan pemerhatian dan khasiat yang pernah akak dapat daripada proses pemakanan bindi ni. Okey, so sekejap lagi kita share. Okey, ni akak share dulu khasiat bindi ni lah. Satu, dia tinggi dengan serat tidak larut. Dia terbentuk dalam bentuk gam dan pektin. Maksudnya dia dalam kolesterol, serum dalam kolesterol darah. Maksudnya dia boleh mengurangi risiko penyakit jantung. Okey, itu yang pertama. So dia ada kalsium yang tinggi. Kalsium yang tinggi maknanya dia baiklah untuk tulang. Dia vitamin K. Vitamin K ni untuk mengelakkan pembekuan darah. Macam yang saya cakap tadi yang memula tadi lah. Maknanya dia menghancurkan kolesterol dalam darah tu lah. Selain daripada vitamin K, dia ada juga vitamin C. Vitamin C ni dia dalam bentuk hasilkan sel darah putih ni untuk memperbaiki, untuk menambah baik lagi kesihatan kita. Manfaat lain, dia baik untuk kesihatan buah pinggang kita. Banyak kan? Selain daripada vitamin K, dia ada vitamin C dan dia ada vitamin A. Vitamin A tu elok untuk mata. Akak teringat masa anak-anak kecil-kecil dulu, bila akak nak bagi diorang makan sayur, akak cakap, ni untuk mata, ini untuk rambut, ini untuk kulit. Anak-anak pun sampai dah terikot dalam kepala diorang. Bila nak makan sayur tu, dia dah tahu dah ni untuk apa. Okey, so bindi ni untuk mata juga. No wonder. Yang paling akak suka, dia sangat baik untuk ibu mengandung. Maksudnya dia salah satu yang membantu dalam proses pembentukan tulang belakang dan otak baby janin lah. Tapi akak ingat lagi lah, memang masa akak pregnant 4 orang anak, akak cukup suka makan bindi. Nanti akak share apa experience yang akak dapat makan bindi ni, based on akak punya pengalaman selepas pematian. Pada ada satu ketika ada kawan akak pernah tegur. Nanti kita share. Akak share dulu kebaikan dia. Bindi juga dia ada kelebihan antioksidan. Dan memanglah kalau kita kata, kalau bahasa kampung lah, bahasa pasar, kita kata cairan daripada bindi, jus bindi tu kadang-kadang dia boleh memperbaiki sistem dekat lutut kita, sendi-sendi kita kan ada joint ni semua tu kan. Lepas tu sebenarnya bindi ni sangat baik untuk lelaki, untuk sistem pencernaan, untuk sistem kita kata kesihatan dia lah, untuk kesuburan dia. Sebab tu selalunya kalau ada orang tanya, Kak, orang lelaki ni kalau tak ada anak ni, salah satu ikhtiar makanlah bindi. Makan bindi, makan tauge, benda-benda daging, so benda-benda yang menyuburkan sistem dia,
Mungkin juga salah satu ikhtiar untuk kita dapatkan baby. Ada banyak lagi khasiat bendir ni, tapi disebabkan ada satunya mitos watery tu menyebabkan akak nak share lah. Okey, kejap lagi akak sambung. Pengalaman akak bermula berdasarkan pemerhatian akak bermula pada usia akak 31 tahun lah. Pada usia akak 31 tahun, akak makan dekat kafe tempat kerja lah, dekat office. Akak makan bendir. Masa tu ada ulam, tak salah akak ada budu. So akak makan bendir. Cerita dia, satu hari ada seorang kawan akak tanya, "Yati, kau okey ke makan bendir ni?" Akak macam tertanya sebab dia dalam senyum simpul tapi dia tak explain. Jadi akak tertanya, kenapa dengan bendir? Akak tak tahu. Sebab so far lepas daripada dia cerita tentang bendir ni, dan setiap kali akak makan bendir, akak akan tengoklah apa sebenarnya okey ke dengan bendir ni. Okey, sampai satu hari akak find out, masa akak pregnant dulu akak suka sangat suka makan bendir. Sangat suka makan bendir. Dia salah satu lah, selain daripada kita exercise, selain daripada kita aktif. Akak ingat lagi, akak cukup mudah untuk melahirkan. Memang sampai adalah banyak story melahirkan 4 orang anak ni, dan 4 tu perkataan baby dia licin memang ada. Baby dia licin. Akak ada selalu dengar doktor cakap. Itu akak dengar. Tapi masa tu akak tak kaitkan lagi dengan cerita tentang bendir. Tapi memang akak cukup suka makan bendir. Sampailah pernah sampai umur akak sekarang, tiba-tiba pada usia sekarang, selepas umur selepas akak melahirkan anak yang pertama, anak yang kedua, dari situ akak dah terexperience untuk makan jamu-jamu bersalin kan. Dulu arwah pah buatkan akak jamu bersalin. Jadinya start pada tu akak makan jamu ni untuk kelebihan tubuh badan kita lah. So lepas daripada habis berpantang semua tu, adalah sebulan sekali ke atau 2 minggu sekali kat rumah ada pasar malam, akak akan makan jamu bancuh. Tu akak ingat. Lepas tu dia jadikan amalan lah. Akak bukan pemakan jamu yang tega sangat, tapi akak akan makan jamu tu bila akak rasa badan tak rasa sedap, ataupun kadang-kadang macam dah lama tak makan jamu, teringatlah makan jamu, tu akak makan. So dari situ akak tak pernah terfikir tentang watery. Sorry perkataan watery ni macam buruknya rasa kan, tapi itulah kenyataan tentang watery. Jadi akak tak pernah perasan adanya watery ni. Sampailah satu peringkat akak masuk umur 40-an tu, ataupun akak satu peringkat umur tu ke 40-an lah, maksudnya satu peringkat umur tu, akak perasan akak dah tak berapa nak makan jamu tau. Atau sebab sekarang ni masa zaman tu macam banyak sangat jamu-jamu yang fake, dan kita pula dapat ilmu dapat ilmu baru. Kita pun jadi takut lah, sebab macam kita ni makan jamu ni dia compress rahim kita akan lebih tua lebih awal, sebab kita paksa dia tak adanya kita panggil proses dia tu, kita paksa dia lebih cepat sebab kita nakkan kepuasan hubungan suami isteri tu kan. Jadinya akak pun ambil lah. Tapi memang dulu pun asalnya pun akak bukanlah makan jamu yang tega ni. Akak ada makan macam habis sebulan akak rehat, lepas tu sebulan lagi akak rehat, ataupun ada juga macam ambil 3 bulan akak rehat. So ada satu peringkat tu baru akak perasan cerita tentang benda ni. Bila akak dalam proses perkahwinan ni, akak perasan semalam akak boleh makan ni, dan cerita tentang watery. Okey, akak pun masa barulah faham apa itu watery. Tapi mungkin untuk usia muda,
sebenarnya makanan ni dia ada banyak kebaikan kesihatan dia. Kita makan ni, makan untuk kesihatan tu. Tapi kalau kita takut kepada cerita water itu, dia ada sukatan makanan tu, jumlah makanan tu yang kita boleh ambil. Apa saja makanan perlu ada sukatan. Okey, tak kisahlah awak makan jamu ke apa semua kena ada sukatan. Sebab benda kalau makan ikut sukatan, dia akan jadi ubat. Kalau dia makan terlebih sukatan, dia akan jadi racun. Dia tak sesuai untuk tubuh kita. Bukan racun membunuh kan. Maksudnya perkataan tu tak sesuai dalam aktiviti harian. Macam contoh halia. Kita boleh makan maksimum pun dalam berapa ratus gram. Kunyit satu hari. Maksimum pun banyak tu je. Kan? Ataupun lengkuas. Maksimum pun berapa ratus gram saja. Dia tak boleh banyak. Dia tak boleh lebih. Kita ni makanlah mengikut sukatan, jangan berlebihan. Macam contoh kita cerita tentang adalah benda-benda lain kata Mak cerita pula nanti marah orang-orang yang buat jamu ke apa kan. Tapi kita sendiri yang kontrol diri kita, cari ilmu yang lebih lah. Dan kita bergerak pun berdasarkan kepercayaan diri kita sendiri. Okey, so yang akan nak cerita ni sebenarnya benda ni boleh je makan. Tapi makanlah makanan herba-herba lain yang panas, yang lawan dia. Macam halia, macam lekuas, ataupun macam benda-benda lain yang boleh memanaskan semula tubuh badan kita. Banyak kan, kita ada kurma, ada lima, ada. Cari ilmu tu tentang pemakanan. Jadi sebenarnya tak ada cerita pasal mitos cerita tentang bende ni menyebabkan hubungan tu jadi tak best. Okey. Lagi satu, cumanya lah kalau kita kata ada perempuan yang mengalami masalah keputihan, masalah bau ke, masalah yang tu semua tu kan, itu banyak sangat huraian tentang benda-benda ni. Tapi kalau berlaku tu, itu adalah faktor kebersihan dan faktor pemakanan kita. Ubah semula apa yang kita makan, kaji semula apa yang kita makan. Bende bukan penyebab utama berlakunya keputihan tu. Keputihan tu lain, watery tu lain sebenarnya. Tapi kalau dah ada keputihan dan kita makan bende, dia mungkin boleh juga menyebabkan lebih buruk keadaan keputihan tu. Jadi cari sumber macam mana nak sembuhkan balik rahim kita yang menyebabkan keputihan tu. Ya? Makan bawang putih mentah, banyak benda kaji-kaji. Halia bentung pun terbaik lah. Bawang putih mentah, halia bentung. Cari makanan tu untuk bersihkan balik punca keputihan. Lepas tu nenas. Nenas memang terbaik lah. Nak wangi, nak manis, semua tu dalam nenas. Dan kalau nak tahu tentang nenas tu, nanti bagi komen ke apa ke, nanti insyaAllah Kak akan cuba share tentang kebaikan nenas. Tapi adalah proses-proses dia. Janganlah main redah ada nenas tu kan. Okey. So, tapi untuk kepada yang lewat usia kita, macam saya lah, macam Kak dah mula dah menginjak ke lewat usia kan, kita ada proses perubahan hormon. Bila proses perubahan hormon ni, Akak nak cerita tentang perubahan hormon ni. Maksudnya kita punya kita sendiri tengok diri kita, perubahan hormon kita tu. And then pada Akak, benda ni cukup memberi manfaat untuk kita lah yang sedang melalui proses mungkin pramenopause. Tak perasan pun pramenopause tu berlaku macam mana pun kan. Tapi berlakunya pramenopause ke, ada hubungan-hubungan macam Akak share banyak dengan kawan-kawan yang suka share tentang kehidupan kan. Jadi berlaku kekeringan apa semua tu, ambillah bendi untuk membantu kita. Lebih paslah lagi ke ayat tu tak bestnya, tapi lebih kurang macam tu lah yang bantu kita dengan proses kekeringan tu. Ataupun ada juga yang muda-muda pun ada yang problem dengan kekeringan tu. Makanlah bendi, basahkan balik. Atau cari lagi ilmu dalam bentuk pemakanan, cantikkan rahim kita. Itu yang penting sebenarnya. Cari ilmu dalam proses tentang pemakanan untuk cantikkan rahim kita.
Banyak sangat guru sifu yang kita boleh refer. Akak cuma sharing secara rambang, secara rawak saja. Jadi hentikanlah mitos watery ni sehingga kita menolak manfaat kelebihan bendir dalam kehidupan kita seharian. Okay guys, panjang lebar sangat akak cakap. Kak minta maaf, akak bukan orang medik, akak bukan orang sains. Akak tak pandai nak cerita sebut tentang perkataan ayat-ayat medik. Tapi akak share pengalaman hidup akak tentang bendir ni. Kalau rasa nak tanya, boleh WhatsApp akak personally. Boleh borak dengan akak. Okay, komen je, nanti kita share. Okay, bye. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.